Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Muhammad Khairi Aslamia bin Marifin. Pada hari ini saya akan membentangkan satu kajian yang bertajuk aplikasi inventory model dalam pembelajaran dan pengajaran subjek industrial management. Okey, semua kita telah mengetahui bahawa ini penggunaan telefon pintar sudah menjadi suatu kebiasaan kepada kita semua. Okay, begitu juga hal yang sama berlaku kepada para pelajar kita. Okay, setiap pelajar kita mempunyai telefon masing-masing. Kebanyakannya majoriti adalah telefon pintar. Okay, bila adanya telefon pintar, semestinya di dalam telefon tersebut ada banyak aplikasi. Okay, ada aplikasi bermacam-macam, digunakan untuk bermain game, untuk berhibur dan juga untuk belajar. Okey, so saya mengambil kesempatan daripada kemudahan ini, okey, dengan menjalankan kajian yang berkaitan dengan tajuk saya ni. Okey, menurut kajian yang dilakukan oleh Hamzah et al. Pada tahun 2017, beliau menyatakan penggunaan aplikasi Android merupakan satu cara yang berkesan dan memberi impak yang positif dalam menjalankan aktiviti semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Okay, ia dapat menambah kepelbagaian kepada teknik dalam proses pengajaran dan pembelajaran dan mengurangkan rasa bosan pelajar di dalam kelas. Kalau sebelum ni kita menggunakan cara tradisional, kita gunakan slide, kita gunakan kaedah biasa. So apabila kita menggunakan telefon pintar, kita boleh menambah lagi teknik dalam proses pengajaran kita. Okay, untuk objektif kajian saya, yang pertama untuk membangunkan aplikasi inventory model dengan menggunakan perisian MIT App Inventor untuk topik inventory model dalam subjek industrial management. Okay. Untuk objektif yang kedua, mengkaji keberkesanan penggunaan aplikasi inventory model ini terhadap pelajar yang mengambil subjek industrial management. Untuk metodologi, saya bagikan kepada dua. Yang pertama, pembangunan aplikasi. Pembangunan aplikasi bermula daripada proses menganalisis. Okay, proses analisis ini berlaku di mana apabila timbulnya masalah kepada student dalam memahami inventory model. Inventory model sebenarnya dia ada 3 jenis inventory model. So daripada 3 ni student mengalami masalah. Apabila datangnya soalan ataupun problem, masalah dalam situasi, so student pelajar mengalami masalah untuk menggunakan model yang mana. Disebabkan ada 3 model, so berdasarkan situasi, pelajar agak sukar untuk memilih model yang mana. So daripada situlah timbulnya idea, so daripada situlah analisis dibuat untuk menyelesaikan masalah ni lah. Okay, apabila kita dah mencari kaedah penyelesaian dan mendapat idea untuk membuat satu aplikasi berkaitan dengan inventory model. So selepas itu kita pergi kepada reka bentuk. Okay, kita mereka bentuk secara fizikal, rupa bentuknya macam mana aplikasi yang ingin dihasilkan. Okay, agar ianya adalah sesuai dengan konten yang akan dihasilkan dan juga dengan aplikasi yang akan digunakan. So reka bentuk ni penting untuk menjadikan ianya adalah senang diguna pakai. Okay, proses yang seterusnya, metodologi yang seterusnya adalah proses pembangunan. Okay, di sini pembangunan ini ada dua bahagian. Yang pertama adalah kita bahagian physical ataupun view untuk aplikasi kita. So macam ni kita nak design, kita nak letakkan butang-butang kita dalam aplikasi. So di situlah kita menggunakan MIT App Inventor. Dia ada 2 bahagian, dia ada 2 view. Yang pertama view designer. Okay, kalau dapat tengok di sini gambar yang atas ni, itu adalah view designer, di mana kita membuat design paparan pada skrin. So di sini saya meletakkan ada 3 model untuk pilihan student, 3 button
dan juga 2 button sebagai tambahan untuk rumus dan juga untuk permainan lah. Okay, itu untuk paparan yang utama, paparan yang student nampak, yang kita boleh nampak dalam aplikasi. Okay, paparan yang kedua adalah paparan di sebaliknya, adalah paparan programming. Untuk MIT App Inventor, dia menggunakan programming, block programming. So dekat block, paparan block, di sinilah kita akan design kita punya arahan-arahan yang kita bagi kepada software kita. Okay, bila student tekan yang ni, button POQ contohnya, so dia akan bagi arahan apa seterusnya yang berlaku. So dekat sini termasuk kita design arahan dan juga rumus-rumus yang kita guna pakai dalam aplikasi. Okay, seterusnya adalah proses pelaksanaan. Okay, so proses pelaksanaan ni adalah bila aplikasi kita sudah siap, so kita melakukan proses uji lari, memastikan kita punya software adalah boleh diguna pakailah untuk student. Dan di sinilah proses kita perkenalkan kepada student, kita bagi dia punya aplikasi ini kepada student dan kita bagi dia install dalam telefon masing-masing dan dia gunakan. Kita ajar dia gunakan macam mana nak menggunakan aplikasi ini. Seterusnya kita buat penilaian, iaitu fasa yang terakhir kita buat penilaian untuk penambahbaikan ataupun komen daripada student terhadap aplikasi ini. Okay, bahagian yang kedua dalam metodologi ini adalah pelaksanaan dan penilaian aplikasi. Yang ini lebih kepada kita nak mengkaji keberkesanan aplikasi ini apabila digunakan oleh pelajar dalam topik berkenaan. Okey, so dimulakan dengan sesi kuliah dan latihan topik inventory model. Okey, dekat sini kita bagi kuliah macam biasa. Okey, tanpa menggunakan inventory model tradisional, keadaan tradisional, kita bagi latihan untuk inventory model, topik inventory model. Selepas tu kita lakukan ujian pra. Okey, kita lakukan ujian pra, kita bagi soalan dekat student, so student menjawab ujian pra. Seterusnya, selepas student menjawab ujian pra, kita membuat sesi penerangan tentang penggunaan aplikasi inventory model ini. So dekat sini kita membuat penerangan step by step daripada install sampailah menggunakan aplikasi ini, macam mana nak masuk, nilai-nilai apa semua, so kita ajar dalam langkah yang ni. Okey, bila student dah mahir menggunakan aplikasi dan dia boleh membuat latihan menggunakan aplikasi, selepas itu kita menjalankan ujian pasca. Okey, so ujian pasca ni tidak menggunakan aplikasi sebab aplikasi ni tak boleh dibawa dalam peperiksaan. So aplikasi ini digunakan semasa membuat latihan sahaja. Okey, so selepas selesai proses latihan menggunakan aplikasi, kita pergi kepada proses ujian pasca tadi. So student diberi soalan sekali lagi dan mereka jawab soalan tersebut dalam masa yang diberikan. Okey, selepas itu kita pergi kepada langkah maklum balas aplikasi. Okey, maklum balas aplikasi untuk tengok respon ataupun komen daripada pelajar. Seterusnya, step yang terakhir dalam angka ini adalah semakan dan analisis penilaian ujian pra dan ujian pasca tadi. Hasil dapatan daripada kajian ini, yang pertama, kita dapat membina aplikasi inventory model dengan menggunakan MIT App Inventor. Bermaksud MIT App Inventor boleh digunakan untuk membina aplikasi-aplikasi dalam membantu kita membantu pensyarah dalam proses pengajaran dan pembelajaran. So dekat sini kalau dapat tengok paparan utama yang berwarna hijau, dia ada 3 button utama dan dia ada 2 button tambahan dekat bawah. So 3 button utama ni, butang utama ni dia merujuk kepada EOQ, iaitu Economic Order Quantity. Kedua POQ, Production Order Quantity, dan yang ketiga Quantity Discount Model. So bila pelajar klik setiap button ni, dia akan pergi kepada next punya paparan.
paparan susunnya berkaitan dengan model yang dipilih lah. So dekat situ bahagian atas student akan masuk nilai-nilai dan student akan tekan calculate, dan dekat bawah ada jawapan dia yang boleh didapati dekat bawah tu. Jawapan yang berkait dengan model tersebut lah. Kat sini juga kita sertakan rumus, sebab rumus ni tidak diberi dalam exam. So pelajar perlu menghafal. So dengan adanya aplikasi ini lebih mudah untuk pelajar menghafal di mana-mana sahaja. Sama ada semasa di kafe, di dalam bas, sudah boleh buka aplikasi ini, dia boleh hafal. Dan ada permainan ringkas untuk menghilangkan ataupun menarik minat pelajar menggunakan aplikasi inilah. Okay, dapatan yang kedua daripada ujian pra dan ujian pasca yang kita lakukan, didapati pertusan ataupun jumlah pelajar yang mendapat grade A, A tolak dan A tambah adalah meningkatlah. Kalau sebelum ni ujian pra, pelajar yang mendapat markah A tambah, A dan juga A tolak adalah satu saja, maksudnya satu untuk A tambah, satu untuk A dan satu untuk A tolak. Apabila ujian pasca dilakukan, pertambahan pada pelajar yang mendapat grade A tambah sebanyak 4 orang. Sebelum ni seorang, so selepas ujian pasca bila menggunakan aplikasi ini, pertambahan sebanyak 3 orang. Dan untuk grade A, pertambahan sebanyak 2 orang menjadi kepada 3 orang. Dan untuk A tolak, pertambahan sebanyak 2 orang juga, iaitu menjadi 3 orang. Okey. Kalau kita tengok untuk grade yang bawah, grade D, E, E tolak dan juga F. So dekat sini kita dapat kurangkan. Kalau tengok perbezaan yang paling ketara adalah pada grade E tolak. Sebelum ini ramai student berada pada grade tersebut, iaitu 10 orang student yang berada pada grade tersebut. Selepas ujian pasca ni, tidak ada lagi pelajar yang berada pada grade E tolak. Tapi walau bagaimanapun, ada juga pelajar yang gagal dalam ujian pasca, iaitu seorang pelajar. Dan sebelum ni ujian pra, 7 orang pelajar yang gagal. So secara keseluruhannya, aplikasi ini dapat membantu meningkatkan markah pelajar. Berdasarkan graf, kita dapat tengok graf pada bahagian A tambah, A dan juga A minus adalah meningkat selepas daripada penggunaan aplikasi. Okey, graf pada bahagian E tolak dan juga F, kita dapat kurangkan, merendahkan graf dia. Dan sebelum ni daripada 40% menjadi lebih kurang kepada 5%. Okey, secara kesimpulannya, hasil daripada kajian ini, satu aplikasi Android yang diberi nama Geometry Model telah berjaya dibina dengan menggunakan perisian MIT App Inventor dan berjaya diaplikasikan penggunaannya kepada pelajar yang mengambil subjek Industrial Management di Politeknik. Yang kedua, dapatan kajian keberkesanan mendapati prestasi pelajar bertambah baik selepas penggunaan aplikasi. Keputusan ujian selepas menggunakan aplikasi menunjukkan peningkatan pencapaian markah. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.